Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlim Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi 55 ahli parlimen cuba menumbangkan kerajaan melalui undian di Dewan Parlimen atas pelaksanaan rang undang-undang keselamatan dalam talian. Tetapi usaha tersebut nampaknya gagal sekali lagi. Baru-baru ini telah dibuat undian belah bahagi juga terhadap satu RUU di mana 40 telah ditewaskan oleh 59 orang ahli parlimen. Kali ini 55 pula tewas oleh 77. Hasrat pembangkang untuk mengganggalkan rang undang-undang keselamatan dalam talian 2024 tidak tercapai apabila undian di parlimen tidak memihak kepada mereka. Menurut rekod undian, seramai 77 anggota parlimen menyokong rang undang-undang itu. 55 menentang dan 90 lagi tidak hadir. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, kita nak lihat dulu kenapa terlalu ramai ahli parlimen yang tidak hadir dalam persidangan ini. Walhal ianya digunakan dan waktu ini adalah untuk meluluskan rang undang-undang keselamatan dalam talian 2024. Bukankah ini adalah perkara yang sangat mustahak, terutamanya ahli-ahli parlimen kerajaan, tapi tidak juga terkecuali ahli parlimen pembangkang. Ramai sebenarnya netizen yang nak tahu kenapa mereka tak hadir. Kenapa sampai 90 ahli parlimen tidak hadir di dalam undian ini? Sedangkan ini adalah kerja hakiki mereka. Sebenarnya para pengundi marah dan kecewa dengan insiden tidak hadir ini. Kalau baru-baru ini sehingga 129 yang tidak hadir, kali ini berkurang sedikit menjadi 90. Kenapa ada 90 ahli parlimen tidak hadir? Apa alasan mereka? Netizen menuntut supaya ada penjelasan dan ada surat tunjuk sebab kenapa ada 90 ahli parlimen ini tidak hadir dalam masa meluluskan rang undang-undang keselamatan dalam talian 2024 ini. Ini bukan sekadar perbahasan biasa, tetapi ini adalah waktunya menentukan arah tuju negara kita, terutamanya rang undang-undang ini. Netizen berang, mereka mengharapkan supaya gaji ahli parlimen yang tidak hadir di Dewan Parlimen ini benar-benar dipotong dan jangan lagi dibayar. Yalah kan, memang kerja tugas mereka, tapi kenapa tak hadir? Apalah pendapat kamu semua? Saudara-saudara sekalian, Ahmad Fadli Saari, PN Pasir Mas, sebelum ini meminta undian secara belah bahagi selepas Menteri Undang-Undang Azalin Atman Said menggulung rang undang-undang itu. Ahmad Fadli membuat permintaan itu selepas permohonan berasingan untuk merujuk rang undang-undang itu ke Jawatankuasa Parlimen bawah Peraturan Mesyuarat 54/2 ditolak oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat Alice Lau. Permintaan itu menyebabkan sidang ditangguhkan selama 10 minit untuk memberi masa kepada anggota parlimen dari kedua-dua blok masuk ke Dewan untuk mengundi. Penentangan terhadap rang undang-undang tersebut bukan sahaja datang daripada Perikatan Nasional. Bulan lalu, Kumpulan Advokasi Keselamatan dalam Talian OSAG menyatakan kebimbangan mengenai rang undang-undang itu dengan mengingatkan bahawa undang-undang mesti mengimbangi keperluan untuk melindungi hak kebebasan bersuara. Dalam memorandum kepada bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini, OSAG menggariskan kebimbangan tentang pendekatan kerajaan untuk mengawal selia keselamatan dalam talian. Kumpulan itu menekankan keperluan mengambil kira suara semua pihak berkepentingan, terutamanya mereka yang mewakili kanak-kanak, wanita dan orang kurang upaya. Sebelum ini, kerajaan menyatakan bahawa rang undang-undang keselamatan dalam talian dan pindaan kanun keseksaan bertujuan membendung kegiatan jenayah di media sosial dan bukannya menyekat kebebasan bersuara.
Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Azalina Othman Said ketika menggulung perbahasan itu berkata, undang-undang berkenan ditumpukan kepada syarikat penyedia perkhidmatan dan bukan kepada pengguna itu sendiri. Kalau kita wakil rakyat di dalam dewan ini sibuk mahu melindungi hak syarikat, saya minta maaf kerana bagi kerajaan madani kita melihat syarikat memiliki wakil mencukupi, katanya. Dia, syarikat ada duit bernilai jutaan ringgit, boleh cari peguam, pergi tribunal dan pelbagai lagi. Namun rakyat setiap hari yang kita bercakap ialah mereka mengenai kanak-kanak. Rang undang-undang ini berbeza dengan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 pula dilihat sebagai abang kepada RUU ini, ialah adik memfokuskan kepada syarikat yang memberikan perkhidmatan, katanya. Kes Abang Bas. Mengambil contoh kes Abang Bas, Azalina menjelaskan undang-undang sedia ada kekurangan kuasa untuk segera menghapuskan kandungan yang berkaitan dengan eksploitasi kanak-kanak. Dari satu akaun TikTok berkenan, beliau Abang Bas mempunyai 640,000 pengikut dan dalam keadaan itu muka kanak-kanak yang keluar disiarkan dalam kandungan ada Abang Bas, siapa nak turunkan. Kita boleh laporkan kepada MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Polis boleh bertindak, tetapi sistem ini lambat dan tak boleh buat menurunkan kandungan berkaitan eksploitasi kanak-kanak secara serta-merta. Syarikat yang menjual sistem ini ada sistem yang dapat menilai, mematahkan, menurunkan dan memperbetulkan. Mereka yang ada dan sebab itu ini kita sebut mengenai content moderation dan curation. Kurasi dan kesederhanaan kandungan, katanya lagi. Kes Abang Bas merujuk kepada kes membabitkan pemandu bas Sekolah Ahmad Zaharil Muhaira yang memuat naik video di TikTok memaparkan dirinya memandu bas dan sering menunjukkan kemesraan dengan kanak-kanak terbabit. Dia merujuk murid perempuan sekolah rendah sebagai darling dan crush yang mengundang kritikan kerana dianggap tidak sesuai. Ahmad Zaharil kini sedang menghadapi perbicaraan atas tuduhan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.